Selamat hari Sabat semua. Boleh kita bermula? Baik, selamat hari Sabat sekali lagi untuk kita semua. Puji Tuhan atas kesetiaan kita bersama-sama bersatu dan bersekutu di dalam kebaktian kita. Dan kita akan meneruskan kebaktian kedua. Kita akan sekali lagi disajikan makanan rohani yang akan dikongsikan oleh Saudara Sanji. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian dan saya persilakan Saudara Eternal yang sudah bersedia untuk memimpin lagu pembuka kita. Oke, selamat hari Sabat para semua. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita akan memulakan perbaktian kita dengan nyanyian Kuserahkan pada Yesus. Oke, sing. Kuserahkan pada Yesus badan jiwa hatiku, Dialah yang aku sembah, ikut selama hidupku.
Okay, serahkan semula kepada Saudara Sebastian. Terima kasih, Saudara Eternal. Mari kita sediakan diri kita untuk berdoa. Dan saya jemput Saudara Sanji untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan syurga, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas hari Sabat yang Kau sediakan pada kami pada hari ini, hari yang kudus. Kami sangat bersukacita atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami, Tuhan. Hingga kami dapat datang dalam kebaktian ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau, kiranya kebaktian kami yang kedua ini dapat menggembirakan Tuhan, dapat memuliakan Tuhan, dan juga dapat keberkatan daripada-Mu Tuhan. Semua ini saya minta dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat semua kami. Amin. Amin. Kita akan disajikan sekali lagi makanan rohani yang sudah pasti saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya persilakan Saudara Sanji untuk perkongsian khotbah. Dipersilakan. Terima kasih Sebastian dan juga Eternal. Saya gembira sekali kerana kita bertiga dapat memimpin kebaktian yang kedua ini ya. Dan untuk makluman semua, kami bertiga ini adalah bekas pelajar, dari universiti yang sama, yaitu UTM. So Sebastian adalah senior saya dan Eternal adalah junior kita ya, Sebastian. So akhirnya kita dipertemukan kembali juga. Dulu kita bertemu di Johor Bahru kan. Sekarang kita bertemu di Sibu pula. So thanks God kerana mempertemukan kita semula juga. Dan kita juga dapat memimpin di gereja-gereja di Sibu. Alright, dan juga di Sarike ya. So thanks God kita dapat berjumpa kembali ya. Alright, walaupun dulu kita bertemu di gereja Johor Bahru. Sekarang kita berada di Sibu, di tempat yang sama juga. Dan pada hari ini saya ingin mengkongsikan satu cerita di dalam Alkitab. Mari kita lihat slide ini. Saya akan kongsikan ya. Ceritanya dialah mengenai seorang lelaki bernama Nabal ini. Kita melihat cerita ini dalam 1 Samuel bagi 25 ayat 2 hingga 38. Ceritanya agak panjang sebenarnya. Dalam 1 Samuel bagi 25 ayat 2 hingga 38 ini ada 3 watak. Kita akan jumpa 3 watak dalam cerita ini. Pertama ialah Nabal, kedua adalah Abigail, dan ketiga adalah Raja Daud. Tetapi saya tidak akan menceritakan mengenai Abigail dan juga Raja Daud. Saya akan berkongsi mengenai seorang lelaki yang bernama Nabal. Siapakah dia ini? Mengapa dia ada di dalam cerita ini ya? Mari kita sama-sama belajar dan kita mempelajari pelajaran yang kita boleh ambil iktibar daripada kehidupan seorang lelaki yang bernama Nabal ini ya. So yang pertama, siapakah Nabal ini? Menurut 1 Samuel bagi 25 ayat 2 hingga 3, so Nabal ini dia merupakan seorang saudagar sebenarnya ataupun seorang usahawan yang sangat kaya, dan dia ini berasal daripada keturunan Kaleb.
dia mempunyai tanah dekat kota Karmel. Okay. Seorang yang mempunyai harta ataupun seorang hartanah sebenarnya dia ini. Dan dia juga mempunyai 3,000 ekor domba, 1,000 ekor kambing. Okay. Cuba kita bayangkan dia ni. Dia seorang yang sangat kaya. Okay. Memiliki tanah, memiliki binatang ternakan, dan juga dia memiliki seorang isteri yang cantik bernama Abigail. Okay. Abigail ini bukan saja cantik tetapi seorang yang bijaksana, pandai, intelijen. Di samping itu juga, Nabal juga mempunyai ramai pekerja-pekerjanya. Mungkin pada masa dulu pekerja-pekerja ini didefinisikan sebagai hamba, okay? Ataupun orang gaji dia, okay? Kerana dia memiliki binatang ternakan, sudah semestinya dia mempunyai orang gaji, okay? Untuk mengusahakan untuk mengembala domba dan kambing di padang gurun. Jadi itu adalah orang yang bernama Nabal ini, okay? Seorang yang sangat kaya, mempunyai isteri yang cantik lagi. Tetapi apa yang saya nak kongsikan sini adalah mengenai sikap dia. Adakah kehidupan dia, orang yang kaya ini, mempunyai tanah dan juga mempunyai binatang ternakan, adakah dia seorang yang baik, okay, dalam cerita ini? Mari kita mempelajari dengan membaca ayat, okay, membaca ayat dalam 1 Samuel bagi 25 ayat 4 hingga 36. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Agak panjang tapi kita kena baca supaya kita memahami cerita dia. Okey, mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan dia dalam ini. Okey, mari saya bacakan dia. Okey. Pada suatu masa Nabal sedang menggunting bulu dombanya di Karmel. Okey. Pada masa itu Daud yang berada di padang gurun mendengar hal itu. Kemudian Daud menyuruh 10 orang pergi ke Karmel. Daud menyuruh mereka menemui Nabal dan menyampaikan salam Daud kepadanya. Daud menyuruh mereka berkata demikian. Daud mengirimkan salamnya kepada Tuan dan keluarga Tuan serta segala milik Tuan. Daud mendengar bahawa Tuan sedang menggunting bulu domba Tuan. Ketahuilah bahawa para gembala Tuan yang berada di kawasan kami tidak pernah kami ganggu dan mereka belum pernah kehilangan apapun selama berada di Karmel. Cubalah tanyakan hal itu kepada mereka. Tentu mereka akan mengesahkan hal itu. Oleh sebab itu, Daud berharap agar kami, anak buahnya, diterima dengan baik di rumah Tuan kerana kami datang pada hari besar ini. Berikanlah apa sahaja menurut kerelaan Tuan kepada hamba-hamba Tuan ini dan juga kepada Daud, sahabat baik Tuan. Okay? So, ini dikatakan oleh salah seorang daripada utusan Raja Daud kepada Nabal. Alright? Setelah anak buah Daud tiba di Karmel, okay, mereka menyampaikan pesan Daud itu kepada Nabal, lalu mereka menunggu. Okay? Mereka menunggu, tetapi Nabal menjawab, Daud, siapakah dia? Siapakah anak Isai itu? Belum pernah aku mendengar tentang dia. Akhir-akhir ini, ada banyak hamba yang lari daripada majikan mereka di negeri ini. Mana boleh aku mengambil roti dan air minumku serta daging yang sudah kusediakan bagi para penggunting bulu dombaku, lalu memberikan semuanya kepada orang yang entah dari mana. Okay? Yang ke-12, oleh itu anak buah Daud kembali kepada Daud dan memberitahukan kepada kata-kata Nabal itu kepadanya. Ayat 13, ikatlah pedang kamu di pinggang masing-masing. Perintah Daud. Dengan segera anak buah Daud mentaati perintahnya. Daud juga mengikat pedangnya di pinggangnya lalu berangkat bersama
dengan kira-kira 400 orang, sedang 200 orang yang lain tinggal untuk menjaga barang. Okey. Ayat ke-14. Sementara itu salah seorang pekerja Nabal berkata kepada Abigail, isteri Nabal, "Sudahkah puan mendengar tentang hal yang terjadi? Daud menyuruh beberapa orang utusan dari padang gurun untuk menyampaikan salam kepada tuan kita. Tetapi tuan kita menghina mereka. Padahal mereka sangat baik terhadap kami dan tidak pernah mengganggu kami. Pada waktu kami bersama-sama mereka di padang gurun, tiada suatu apapun milik kami yang dicuri. Mereka melindungi kami siang dan malam selama kami mengembalakan domba dekat mereka. Oleh itu, fikirlah baik-baik apa yang harus dilakukan. Perkara ini mungkin mendatangkan bencana kepada tuan kita dan seluruh keluarganya. Tuan kita sangat keras kepala sehingga tidak mahu mendengar nasihat sesiapa pun." Ayat 18. Dengan segera Abigail mengambil 200 ketul roti, 2 buah kirbat kulit yang penuh dengan wain, 5 ekor domba panggang, 17 kilogram bijian-bijian yang dipanggang, 100 rangkai kismis dan 200 ketul kuih ara. Dia memuat semua itu di atas beberapa ekor keldai. Ayat 19. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, "Kamu berangkatlah dahulu, aku akan menyusul." Tetapi dia tidak memberitahukan hal itu kepada suaminya. Ayat ke-20. Kemudian Abigail menunggang keldainya. Apabila dia sampai pada selekoh di pinggir gunung, dia berpapasan dengan Daud dan anak buahnya yang sedang turun menuju ke arahnya. Pada masa itu, Daud sedang berfikir, "Sia-sialah aku melindungi milik orang itu di padang gurun. Tiada satu pun miliknya dicuri orang, dan sekiranya dia membalas kebaikanku dengan jahat, biarlah Allah membunuh aku jika aku tidak membunuh tiap-tiap orang lelaki di sana sebelum matahari terbit." Okey. Ketiga, apabila Abigail nampak Daud, dia segera turun dari keldainya lalu bersujud 24 di kaki Daud. Okey. Abigail berkata, "Tolonglah Tuan, sudilah mendengar kata-kata saya, biarlah kesalahan itu saya tanggung sendiri. Janganlah peduli Nabal, orang yang tidak berguna itu. Bukankah namanya sendiri bermakna bodoh? Okey. Saya tidak ada di situ ketika utusan-utusan Tuan tiba. Tuhan sudah mencegah Tuan membalas dendam dan membunuh musuh Tuan. Sekarang saya bersumpah demi Tuhan yang hidup bahawa musuh Tuan dan semua orang yang hendak berbuat jahat terhadap Tuan akan dihukum seperti Nabal. Terimalah pemberian yang saya bawa ini untuk Tuan dan anak Tuan. Ampunkanlah kesalahan saya. Tentu Tuhan akan menjadikan Tuan serta keturunan Raja Israel kerana Tuan berperang bagi Tuhan. Tuan tidak akan melakukan apa-apa kejahatan seumur hidup." Ayat 9. Seandainya ada seseorang yang menyerang Tuan dan cuba membunuh Tuan, maka tentu Tuhan Allah akan melindungi Tuan seperti seorang menjaga hartanya yang sangat berharga. Tetapi musuh Tuan akan dilemparkan jauh-jauh oleh Tuhan seperti batu yang dilontarkan dengan alih-alih. Ayat 30. Tuhan akan melakukan segala kebaikan yang dijanjikannya kepada Tuan, dan tidak lama lagi Tuan akan dijadikannya Raja Israel. Okay. Ayat 31. Pada waktu itu Tuan akan ingat bahawa Tuan tidak membunuh tanpa alasan atau membalas dendam. Oleh itu, Tuan tidak perlu berasa sedih atau menyesal. Apabila Tuhan memberkati Tuan kelak, jangan lupa akan hamba Tuan ini. Ayat 32. Kemudian Daud berkata kepadanya, "Pujilah Tuhan, Allah umat Israel, yang sudah mengutus kamu kepadaku pada hari ini." 33. "Aku bersyukur kerana kebijaksanaanmu, tindakanmu pada hari ini telah mencegah aku melakukan pembunuhan untuk membalas dendam. Okay. Tuhan sudah menahan aku berbuat jahat terhadapmu. Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, seandainya kamu tidak segera menemui aku,
sudah tentu semua anak buah Nabal telah mati pada waktu matahari terbit. Ayat 35. Daud menerima pemberian Abigail, lalu berkata kepadanya, pulanglah dan janganlah khawatir, aku akan menunaikan perintahmu. Okay. Ayat 36. Ketika Abigail pulang kepada Nabal, ada jamuan besar di rumahnya seperti jamuan raja. Oleh sebab Nabal mabuk dan bersukaria, Abigail tidak memberitahukan apa-apa pun kepadanya sehingga keesokan harinya. Okey, kita berhenti di sini dahulu. Mari kita lihat kembali apa yang kita boleh perolehi daripada cerita ini. Kalau kita lihat ya, Raja Daud, tahu Nabal mengadakan satu perayaan besar di kota Karmel itu. Kita tahu bahawa dalam cerita ini Daud dalam usaha untuk menjadi Raja Israel. Tetapi Raja Israel pada masa itu adalah Raja Saul. Jadi mungkin sebahagian daripada kota-kota itu dijaga oleh Raja Daud. Sebagai balasan dia, kalau kita lihat dalam cerita tadi, Raja Daud dan pengikutnya melindungi kota itu daripada ancaman-ancaman luar, contohnya perompakan. Dia jaga gembala-gembala, domba dan kambing supaya tidak ada orang mencuri ataupun datang untuk membunuh hamba-hamba ini. Terutamanya hamba ataupun gembala-gembala bagi Nabal ini. Raja Daud dan pengikutnya menjaga mereka. Jadi apabila Raja Daud tahu Nabal ini mengadakan perayaan besar hari raya dikatakan di sana, jadi dia minta, dia menyampaikan salam melalui pengikutnya kepada Nabal ini. Jadi pengikut ini datang kepada Nabal menyampaikan salam Daud kepadanya dengan harapan bila mereka di sana, Nabal ini memberikan mereka makanan sebagai balasan mereka telah melindungi ternakan Nabal dan juga pekerja-pekerjaannya di padang gurun. Tetapi hakikatnya lain. Apabila Nabal bertemu dengan pengikut-pengikut 10 pengikut Raja Daud ini, apa yang dia kata? Siapakah Daud? Dia kata. Padahal dia tahu Daud itu adalah pada masa kanan dia adalah akan menjadi seorang raja. Dan mereka berdua ini mengenal antara satu sama lain sebenarnya. Jadi kita tengok sikap Nabal ini. Yang kita boleh pelajari di sini. Dia mempunyai watak yang negatif, yang jahat. Mari kita lihat sikap-sikap Nabal ini. Alright. Terusnya. Yang pertama, Nabal ini dikatakan sebagai seorang lelaki yang kasar dan jahat, dan berniat jahat. Of course lah. Sebab itu dia boleh menjadi orang yang kaya, yang banyak harta dan juga banyak tindakan. Mungkin tindakan dia itu, oleh kerana dia kaya, dia boleh melakukan apa saja dengan orang lain. Yang kedua, dia adalah seorang yang angkuh. Apabila dia bertemu dengan pengikut-pengikut ataupun orang-orang Raja Daud ini, dia mengatakan kepada mereka, siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari daripadanya. Dia sombong sebenarnya. Dia sombong, seolah macam dia tidak mengenal Daud. Padahal dia tahu Daud itu yang melindungi dia. Sepatutnya dia berterima kasih kepada Raja Daud dan pengikutnya sebab mereka telah melindungi domba dan juga pekerja-pekerja ladang di padang gurun itu. Tetapi sebaliknya dia sikap sombong. Angkuh kepada pengikut Raja Daud ini. Seterusnya, apabila pengikut Raja Daud ini meminta sedikit makanan daripada mereka sebab mereka mengetahui bahawa pada masa itu Nabal mengadakan perayaan besar. Of course, ada banyak makanan disediakan. Jadi mereka minta. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabal? Dia tidak mahu memberi makanan kepada mereka ini. Dikatakan sini bahawa masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai
bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Seolah-olah dia menafikan dia mengenali Raja Daud ini. Padahal pengikut-pengikut ini sudah menjelaskan pada dia bahawa mereka ini adalah pengikut-pengikut Raja Daud. Okay? Alright. Seterusnya, ini satu lagi sikap dia. Dia suka menghina. Kalau kita lihat dalam cerita ini dinyatakan oleh siapa? Ini dinyatakan oleh hamba-hambanya. Okay? Ada seorang bujang datang kepada Abigail istrinya dan menyatakan bahawa Nabal ini berlaku ataupun bersikap menghina pengikut-pengikut Raja Daud ini. Right? Dan dia dikatakan sini, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki mereka. Ini dikatakan oleh pekerja Nabal ini. Alright? Seterusnya, okay, kita tengok. Nabal adalah seorang yang degil dan tidak mahu mendengar nasihat. Ini juga dinyatakan oleh pekerjanya ataupun hambanya. Okay, apabila hambanya bertemu dengan istrinya. Dan dikatakan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Okay, memang degil orang yang bernama Nabal ini. Okay, seterusnya kita lihat sikap Nabal yang seterusnya. Okay, sesuai dengan namanya. Okay, sesuai dengan namanya Nabal bermaksud bodoh, kebodohan sebenarnya. Ini apabila Abigail datang kepada Raja Daud meminta pengampunan oleh kerana sikap Nabal yang bodoh, yang bebal itu, yang tidak mahu berterima kasih atas pertolongan orang lain dan tidak mahu membantu memberikan makanan, maka datanglah Abigail kepada Daud tadi dan meminta pengampunan serta memberikan makanan untuk diberikan kepada Daud dan pengikutnya. Dan ini yang dikatakan dalam 1 Samuel bagi 25 mengatakan bahawa janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, orang yang tidak berguna, orang yang bodoh itu. Sedangkan isteri dia sendiri, ya, saya pun heran juga mengapa Abigail, seorang yang cantik dan bijaksana lagi, sanggup berkahwin dengan orang yang bebal dan bodoh seperti Nabal ini. Saya pun bila saya membaca cerita ini, saya macam ketawa juga. Betulkah perkara ini boleh berlaku? Mengapa perempuan yang cantik dan bijak boleh menjadi isteri kepada orang yang bebal seperti Nabal ini? Tapi ini cerita dalam kitab ini. Dan dikatakan di sini Nabal namanya dan bebal orangnya. Okay? Isteri dia sendiri yang mengatakan kepada Daud bahawa Nabal ini betul-betul bebal, bodoh. Tetapi aku, hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Okay? Alright. Jadi seterusnya, sikap yang seterusnya. Okey. Dalam 1 Samuel bagi 25. Okey, dalam 1 Samuel bagi 25 ayat 36, satu lagi sikap Nabal ini. Okeylah, mungkin pada masa itu dia mengadakan perayaan besar kan. Of course ada pesta-pesta. Dan ini merupakan satu kesukaan bagi Nabal ini. Orang kaya memang seperti itulah, suka berpesta dan berhibur. Okey. Dan apabila Abigail sampai kepada Nabal, okey, setelah dia bertemu dengan Raja Daud, dia balik, dia melihat Nabal melakukan pesta-pesta besar-besaran. Seperti perjamuan raja dikatakan di sana. Okey. Dia riang, gembira dan juga dia mabuk bersama dengan orang-orang dia. Okey, itulah sikap Nabal ini. Alright, tidak ada yang baik kita lihat mengenai sikap dia ini. Jadi okay, mari kita baca lagi. Okey, 1 Samuel bagi 37 ayat 38. Apakah yang berlaku kepada Nabal ini? Mari kita baca sekali lagi. Okey. Ayat 37. Keesokan pagi apabila Nabal
tidak membawa lagi, Abigail menceritakan segalanya kepada Nabal. Tiba-tiba Nabal diserang sakit jantung, penyakit jantung, sehingga seluruh badannya menjadi lumpuh. Ayat 38, kira-kira 10 hari kemudian Tuhan mencabut nyawa Nabal. Sekejap ya. Kita lihat. Sangat dramatik cerita ini. Saya percaya bahawa cerita ini berlaku dalam 1 hari saja. Selepas mereka mengadakan pesta-pesta pura, mereka minum, mabuk, dan keesokan harinya apa yang berlaku kepada Nabal tadi. Jadi Abigail menceritakan kepada Nabal bahawa dia telah meminta pengampunan, meminta pengampunan daripada Raja Daud dan memberikan makanan yang secukupnya kepada Raja Daud dan pengikutnya. Mungkin dia rasa macam shock, terkejut dia. Bagaimana isteri dia mengkhianati dia sebenarnya. Apa yang berlaku? Dia terkena serangan sakit jantung. Mungkin dia tidak menyangka bahawa isteri dia mengkhianati dia. Pada sebenarnya dia tidak mahu memberi pertolongan kepada Raja Daud. Sehingga dia kena serangan sakit jantung. Bukan sakit jantung saja, tetapi dia lumpuh. Dan 10 hari kemudian apa yang berlaku? Dia mati. Tengok betapa dahsyatnya sikap sikap Nabal ini sehingga menyebabkan dia mati, ya. Alright. Apa yang kita boleh pelajari daripada cerita ini, Alright, akibat daripada kelakuan Nabal, right? Akibat daripada kelakuan Nabal ini, dia hampir dibunuh oleh Raja Daud. Bukan sahaja dia, tetapi istrinya dan juga seluruh pekerjanya hampir dibunuh oleh Raja Daud. Akibat sikapnya yang sombong, suka menghina, memaki orang, dan tidak mahu berterima kasih kepada orang. Terusnya, yang kedua, disebabkan oleh sikapnya, dia diserang sakit jantung, dia lumpuh, dan juga dia meninggal dunia 10 hari kemudian. 10 hari kemudian. Jadi Tuhan memukul Nabal ataupun mencabut nyawanya sehingga ia mati. Inilah pengakhiran hidup bagi seorang manusia yang bernama Nabal ini, ya, oleh kerana sikapnya yang buruk, yang bebal itu. Apa pelajaran, moral of the story kita ini? So, bagi pendapat saya, ada kalanya kita seperti Nabal. Saya tidak menafikan, ya, sebab kita manusia ini mempunyai dua watak. Ada watak baik, ada watak yang jahat. Dan watak jahat ini biasanya adalah watak yang dipimpin oleh iblis. Dan inilah watak-watak jahat dalam cerita ini yang ada pada Nabal ini mungkin ada dalam diri kita. Kita mungkin melakukan kekasaran dan juga jahat kepada orang yang kita tidak sukai. Kita mungkin sombong apabila kita berbicara ataupun bercakap di depan orang. Dan kalau orang minta bantuan daripada kita, kita tidak mahu membantu orang itu. Mungkin kita ada kepentingan tersendiri. Contohnya, kalau kita nak bantu orang, orang itu mesti bantu kita. Tetapi bagi Nabal ini, dia lain. Dia tahu bahawa Raja Daud dan pengikutnya sudah membantu melindungi pengikutnya dan juga gembalanya dan juga domba-dombanya, tetapi tidak tahu membantu. Sudah kaya, tapi masih lagi tamak. Dan ada kalanya kita suka menghina orang yang lebih rendah daripada kita. Biasalah kalau kita majikan macam Nabal ini, memang dia suka menghina. Dalam diri kita pun kita ada sifat yang seperti ini, suka memaki orang dan menghina orang. Macam saya sebagai seorang guru, sudah pastinya sikap ini ada dalam diri saya. Oleh kerana mungkin kerana berdepan dengan murid-murid yang nakal, murid-murid yang degil, ada kalanya saya terlepas cakap. Oleh kerana mulut pada binasalah. Biasalah itu dalam lumrah sebagai seorang guru. Tidak kita boleh nafikan ini.
Dan ada kalanya juga kita bebal. Kita tahu benda itu tidak boleh dibuat ataupun kita tahu bahawa perkara itu dilarang oleh Tuhan, tetapi kita masih lagi melakukannya. Betul kan? Oleh kerana kebodohan kita, kita memiliki sifat-sifat seperti ini, bodoh. Dan ada kalanya kita tidak mendengar nasihat orang. Orang cuba membantu kita, cuba memberikan kita bantuan, memberi nasihat, tetapi kita tidak mau mendengar oleh kerana kedegilan kita. Dan yang terakhir, kita manusia suka berpesta, suka menghiburkan diri sendiri. Alright? Tetapi bagi Tuhan, adakah kelakuan ini baik di matanya? Sudah semestinya tidak, kan? Sudah semestinya tidak. So, saya percaya bahawa kita memiliki sifat-sifat yang jahat seperti Nabal dalam hidup kita. Mungkin tidak terlintas dalam pikiran kita, tetapi inilah natijah dia. Sebagai seorang manusia, kita tidak boleh lari daripada sifat-sifat ini. Tetapi renungan kita pada ini adalah kita berusaha untuk tidak melakukan sikap-sikap ini. Alright? Sebab sikap-sikap ini adalah sikap-sikap yang menentang sikap-sikap Tuhan. Jadi, seterusnya, dalam Mazmur 53 ayat 2 mengatakan bahawa ini ada dalam dua versi, satu dalam versi Indonesia, satu dalam versi bahasa Melayu. Saya baca yang versi bahasa Melayu di bawah itu. Orang bodoh berkata dalam hati, tidak ada Allah. Mereka semua jahat dan perbuatan mereka keji. Tidak seorang pun melakukan yang baik. Okey. Hari ini mengatakan kepada kita bahawa orang bebal memang orang yang tidak ada Tuhan dalam diri mereka. Of course, kalau kita melakukan kejahatan, kan, melakukan perkara yang tidak baik dalam hidup kita. Contohnya kalau kita memaki orang tadi. Memang dalam otak kita tidak ada Tuhan. Sebab kita tidak memberikan peluang kepada Tuhan untuk mengawal kita, tetapi kita yang mengawal emosi kita. Sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Okey? Dan dikatakan di sini bahawa mereka semua jahat dan perbuatan mereka keji. Tidak seorang pun yang melakukan yang baik. So, orang bodoh atau orang bebal memang orang yang tidak memuliakan Tuhan. Okey? Dan seterusnya, harus kita ketahui bahawa Tuhan memahati kita setiap masa. Okay? Bukan saja dia memahati kita secara luaran, tetapi dia memahati kita secara dalaman, iaitu dia melihat sifat hati kita. Okay? Adakah hati kita mempunyai sifat-sifat yang baik, yang dia sukai, ataupun kita memiliki hati yang sifat-sifat yang tidak Tuhan sukai. Alright? Okey, apa yang Tuhan inginkan bagi kita, gaya hidup yang dia inginkan. Dia mahu kita menuruti perintahnya. Okey, ada terdapat dalam Jeremiah bagi 7 ayat 23. Dan juga kalau kita lihat dalam Yohanes bagi 14 dan 15, dia ada mengatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Okay, inilah yang Tuhan mahukan daripada kita sebagai umatnya, yaitu dia mahu kita menuruti segala perintahnya dan menjauhi kejahatan. Okay, menjauhi kejahatan. Dan satu lagi gaya hidup yang Tuhan inginkan kita lakukan ialah kita mengamalkan kehidupan yang suci. Suci di sini adalah kehidupan yang tidak bercacat celah ataupun bersih, okay? Bebas dari dosa, okay? Hidup yang bebas dari dosa, dan jauhkan diri dari perbuatan yang cabul, okay? Dan perbuatan cabul ini ada banyak sebenarnya. Pencabulan ini mungkin pencabulan dari segi tindakan kita dan juga dari segi fikiran kita. Jadi Tuhan menuntun kita untuk mengamalkan gaya hidup yang tidak berdosa dan menjauhi kejahatan. Janganlah kita seperti Nabal ini yang buruk sikapnya.
memang kita tidak nafikan kehidupan kita memang berdepan dengan sifat-sifat seperti ini. Tetapi pelajaran yang kita boleh pelajari daripada ini ialah kita harus mengakui bahawa kita orang yang berdosa dan kita lebih cenderung untuk melakukan kejahatan. Jadi biarlah Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik, okay? Agar kita menjadi lebih baik, dan semoga Tuhan dapat memimpin kita dari semasa ke semasa sehingga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan sebenarnya mahukan sebagai umatnya. Okay? Dan saya rasa itu saja untuk pelajaran yang saya kongsikan pada hari ini. Alright. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi sedikit pengajaran kepada kita. Terima kasih kepada semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Saudara Sanji atas perkongsian pelajaran sebentar tadi. Ya, kita akui kita adalah manusia yang berdosa, sama seperti Nabal juga. Kita kadang-kadang ya merasa angkuh, suka menghina, bebal dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kita ada Tuhan yang mau membantu kita untuk bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Saudara Sanji atas perkongsian sebentar tadi. Mari kita sambut pelajaran tadi dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Saudara Eternal. Dipersilakan. Terima kasih senior. Okay. Macam tahu-tahu Pastor Samuel atau kita tiga bertiga pada hari ini. Okey, jadi lagu kita adalah tunggu dulu. Ada slide ke untuk lagu ini? Ya, sebentar. Saya lupa mau share sekejap ya. Okey. Baik. Sambil menunggu, saya ceritakan sedikit lah. Apabila kami nak ke gereja dulu semasa di JB, perkara yang saya sentiasa ingat sampai sekarang, kami memang akan sentiasa lalu Hospital Sultanah Aminah. Memang akan lalu hospital. Jadi setiap kali ke gereja, di situlah ada kesyukuran. Apabila kita melihat orang yang sakit dalam perjalanan ke gereja, itu menyebabkan kita bersyukur yang kita ini sehat dan diberikan kesihatan untuk ke gereja. Jadi untuk lagu yang penutup, okey, Kau Yang Terindah ya. Okey. Okey, nyanyi. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termandi di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, tanda kasih setiamu kepadaku.
lalu tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Okey, saya serahkan semula. Amin. Mari kita bersedia untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Sanji. Dipersilakan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Ta'ala, kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu yang kami pelajari dalam 1 Samuel bagi 25 yang menceritakan mengenai seorang lelaki yang bernama Nabal, seorang yang jahat yang tidak baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan telah campur tangan dan telah mengambil nyawanya oleh kerana sifatnya yang tidak memuliakan Tuhan dan juga sifatnya yang tidak mahu berterima kasih atas pertolongan orang lain dan juga tidak mahu memberi bantuan kepada orang lain Tuhan. Dan kami tahu bahawa dalam diri kami ada sifat yang tidak baik seperti Nabal juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahawa kami ini adalah orang yang berdosa, kami cenderung untuk melakukan kejahatan di mata-Mu Tuhan sama seperti Nabal Tuhan. Jadi kami berdoa kepada Engkau agar Engkau dapat memimpin kami dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami agar Roh Kudus-Mu Tuhan dapat membantu kami, berbisik dalam hidup kami, diri kami, agar kami tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang baru agar Tuhan dapat hidup dalam hidup kami dan dapat membantu kami untuk menghindari melakukan perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Terima kasih dengan pelajaran yang sungguh indah itu Tuhan, mengajar kami bahawa kami insan yang berdosa, insan yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami walaupun kami seorang yang jahat Tuhan. Oleh kerana kebaikan Tuhan, kami masih lagi hidup dan biarlah Tuhan terus menjaga kami agar kami dapat berubah menjadi manusia yang menurut kehendak Tuhan. Bantulah kami Tuhan, kerana hanya Tuhan saja yang dapat membantu kami untuk menjadi orang yang lebih baik dan kembali kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kerana peluang yang Kau telah berikan kepada kami untuk datang berbakti kepada Engkau pada hari Sabat yang kudus ini walaupun secara maya Tuhan. Dan percaya bahawa Tuhan telah membantu dan juga memimpin kami sepanjang kebaktian ini. Kiranya Engkau memberkati kebaktian ini dan kebaktian ini dapat memulihkan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga dapat menerima berkat yang Engkau berikan. Bukan saja berkat yang Kamu berikan, tetapi juga Engkau telah menguduskan kami kerana Engkau telah menguduskan hari Sabat ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan berkat yang Engkau telah berikan kepada kami selama ini Tuhan. Dan biarlah Engkau mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan selama ini Tuhan. Agar kami dapat menerima banyak berkat yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau tetap setia bersama dengan kami walau kami insan yang berdosa. Kerana semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bersama semua kami. Amin. Amin. Ya, demikianlah tamat kebaktian Sabat kita pada Sabat ini. Saya percaya kita semua merasa diberkati dengan program kita sepanjang Sabat ini. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dan juga pada petang ini untuk para remaja. Terima kasih buat semua penyertaan Anda dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat.
Bye-bye, sama-sama. Sama ada sahabat semua. Sama-sama. Bye. Kita semua. Bye.